عليكم ورحمة الله وبركاته. علانية القبول وتيسير الأمور. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ورزقنا من الطيبات. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا اللهم فرج كربنا اللهم فرج كربنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dirahmati lagi dikasihi barisan EJK Pimpinan Surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, para alim ulama, muslimin yang rahmati Allah sekalian. Pertamanya dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Dia maka kita dapat bertemu pada malam ini setelah sama-sama kita mengerjakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita daripada sekalian umat Islam untuk sama-sama kita duduk dalam salah satu majlis ilmu yang padanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan pahala amalan kita untuk memudahkan kita masuk ke syurganya insya-Allah. Muslimin rahmati Allah, kita sambung kembali perbincangan kita dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, satu kitab yang membicarakan tentang peribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insan yang cukup mulia, insan yang tiada tolok bandingnya dalam hidup kita. Insan yang sepatutnya kita agung-agungkan untuk menjadi contoh peribadi dalam hidup kita. Satu kitab yang dikarang oleh Imam Tirmizi rahimallahu taala yang mengandungi lebih kurang 56 bab, 400 lebih hadis yang menceritakan hampir semua keseluruhan aspek kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehinggalah bab terakhir di mana menceritakan tentang bermimpi berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diharap-harapkan biar mana dalam hidup kita dapat bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya kita bertemu dengan junjungan besar di syurga nanti insya-Allah. Baik muslimin rahmati Allah, kalau tidak silap saya sebelum kita PKP kita berhenti di bab uban Nabi. Bab uban Nabi. Saya tengok yang datang ni pemberuban ramai dah. Nah, jadi saya rasa kalau kita sebut bab uban ni semua dah faham dah. Nabi bila dalam bab uban bab yang kelima disebutkan bahawa Nabi SAW bagaimana diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik menceritakan bahawa Rasulullah SAW dalam hadisnya menyatakan bahawa Rasulullah SAW ubannya paling banyak sekali adalah berapa? Tu dia ni nak try ni PKP berapa bulan ni kan. Betapa banyak ilmu yang kita dapat selama PKP ni. 14 helai. Awalnya diriwayatkan bahawa Nabi ada ubannya 14 helai. 14 helai je awalnya. Nah, kemudian di akhir-akhir wafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ubannya mencapai 20 helai. Ubannya mencapai 20 helai. Nah, dan kawasan uban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah di seluruh rambut baginda ataupun kepalanya, hanya sebahagian atas tepi sikit, bahagian saiban sikit dan yang ada di anfaqah. Di anfaqah sini, bahagian sini. Baik. Hari ini kita sambung balik perbincangan kita. Kita masuk bab yang baru, bab ke-6, bab ma ja fi khidabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan menginai ataupun inai rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan perhatikan, kita telah bicarakan tentang uban Nabi dia amat rapat dengan inai. Dalam hadis sebelum ini kita telah ceritakan juga sebenarnya ada satu hadis yang berkaitan dengan uban dan juga inai Nabi. Bagaimana kaedah yang terbaik dalam mazhab kita dalam peramalan untuk menginai rambut. Disebutkan dalam dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa kalaulah kita nak menginai rambut hukumnya harus menginai
Rambut, kalaulah rambut kita ni dah putih banyak. Nah, tapi andai kata kita ni orangnya rambut putih tak ada lagi, hitam lagi, tapi kita nak inai rambut, tak digalakkan. Nah, ni maksudnya yang putih ni, yang putih saja yang kita kena inai rambut. Tapi kalaulah dia, let's say katakanlah dia ni budak lagi, umur 7 tahun, tapi ubannya dah banyak dah penuh di kepala. Maka dia nak inaikan rambut, boleh tak? Boleh. Nah, kemudian disebutkan juga dalam perbahasan bab inai ini hanyalah boleh kita warnakan warna merah ataupun sufrah ataupun warna kuning. Nah, hamra ataupun sufrah, kuning ataupun merah sahaja. Dan tidaklah disebutkan dalam hadis yang lain mengatakan bahawa inai ini tidak boleh, makna kita nak warnakan rambut tidaklah boleh menyerupai dengan kaum Yahudi. Bagaimana menyerupai kaum Yahudi ni, tuan-tuan dan mati Allah? Kita tengok orang yang Yahudi ni, rambut dia macam-macam color ada nak. Warna merah ada, warna biru ada, warna hijau ada. Semuanya ada. Tapi warna yang dikatakan, yang dibenarkan dalam syariat kita hanyalah warna sufrah ataupun hamra sahaja. Dua warna sahaja. Ini sebab apa? Sebab Nabi sendiri yang berinai dengan dua keadaan tersebut. Disebutkan oleh Syekh Hisham Kamil dalam mensyarahkan Syama'il Muhammadiyah menyatakan bahawa warna yang paling Nabi suka bila mana menginai nama adalah kuning kekuningan ataupun yellowish lah. Senang kata bahasa orang Parit nah. Yellowish. Kuning-kuning sikit nah. Jadi itulah nama rambut yang diinaikan oleh Nabi SAW. Walaupun Nabi ubannya tak banyak. 20 helai sahaja. Dan kita nak bicara pasal uban Nabi pada malam ini, nak cerita bila mana keadaan yang dikatakan Nabi ni berubannya, di mana bila mana dia berinaikannya. Bila mana keadaannya dia diinaikan. Dalam waktu bila diinaikan. Itu yang kita akan bicarakan pada malam ini insya-Allah. Kemudian dalam bab inai, sebelum saya terlupa, boleh tak atau tidak perempuan ataupun isteri-isteri kita, anak-anak perempuan kita menginai rambut, warna rambut? Boleh atau tidak? Kan kita tengok anak-anak dara sekarang, Masya Allah, color rambut lagi karat daripada air kotor tu. Pipe dia tu. Boleh atau tidak? Boleh kalau dengan izin wali, kalau bagi anak, ataupun suami bagi isteri. Kalau sengaja je dia pergi, tak, bang saya nak pergi spa kejap, ataupun salon nak buat apa, adalah nanti abang tengoklah balik karang. Balik karang tengok-tengok rambut warna hijau katanya. Udah. Boleh tak boleh? Tak minta izin suami? Tak boleh. Haram hukumnya. Begitu jugalah kalau lagi macam puasa kan. Puasa sunat hari ni Isnin contoh umpamanya. Tiba-tiba kita tahu isteri kita puasa. Hukumnya tak boleh. Sebab apa? Kena minta izin suami baru boleh puasa. Tu hukumnya begitu nah. Baik. حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت شيب أحمر. طيب. Hadis ni datang daripada Abu Rimsah. Abu Rimsah ni kita dah sebutkan dalam hadis dalam bab yang kelima sebelum ini. Tentang Abu Rimsah ni kita telah sebutkan yang merupakan keturunan daripada Bani Tamim. Bani Tamim insyaAllah. Baik. Apa dia kata? Ataitu Rasulullah SAW. Aku datang daripada Rasulullah SAW. Dia kata apa? Aku didatangi oleh Rasulullah SAW. Lepas tu Rasul dengan anak aku. Masa tu Abu Rimsah bersama dengan anak dia. Abu Rimsah bersama dengan anak dia. Kemudian Rasulullah tanya pada Abu Rimsah, wahai Abu Rimsah, ni anak engkau ke? Maka Abu Rimsah kata apa? Faqultu na'am ashhadu bih. Aku nak saksi bahawa ni memang anak aku. Pasal apa tiba-tiba cerita pasal anak dia nak bersaksi beria ni? Kemudian apa? Nabi kata la yajni alaika wa la tajni alaihi. Makna apa? Nabi kata dia ni dia tidak akan menanggung dosa engkau dan engkau tidak akan menanggung dosa dia. Wa ra'aitu syab ahmad, dan pada masa tersebut aku melihat ubannya berwarna merah. Cerita nak cerita uban warna merah aja, tapi ada cerita sebelum dia. Macam kita lah nak ngumpat orang tu lain, kita lagi cari dulu cerita-cerita lain baru nak pergi cerita sebenar. Macam itulah kan. Sahabat-sahabat cerita dulu. Dia cerita apa? Nak kata dalam hadis ni sebut
Dalam surah Al-An'am ada sebut wala taziru waziratun wizra ukhra. Sebut sama juga perkara. Kalaulah kita melakukan dosa, dosa kita orang lain tak akan tanggung. Orang lain tak akan tanggung, ataupun orang lain berdosa kita tanggung, tak ada. Tidak ditanggung dosa kita, melainkan umpama contohnya ayah tadi mengizinkan anak dia tidak memakai tudung. Maka ketika itu selagi mana ayah tidak menegur anak tadi yang tak pakai tudung, maka dia menanggung dosa tersebut. Sebab apa? Tidak ada teguran. Kalau pemimpin melakukan dosa besar ataupun menyuruhkan masyarakat melakukan maksiat, maka ketika itu ulama harus menasihati pemimpin tersebut. Selagi mana tak menasihati pemimpin tersebut, maka menanggung dosa. Begitu yang dikatakan sebenar dari pemahaman wala taziru waziratun wizra ukhra tadi. Bukanlah bermaksud kita selama dek je kita boleh tanggung dosa orang, tak boleh tak ada tanggung. Tak, itu tidak. Bermaksudnya kalau kita tidak ada teguran, maka kita pun boleh terkena sebab dosa orang lain. Kita tidak macam agama Kristian, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam Bible disebutkan apa? Anak-anak Adam ni lahir kerana apa? Kerana dosa Nabi Adam. Dalam Bible sebut. Saya version dia tak ingat version mana dia punya Bible dia. Tapi disebutkan bahawa begitulah keadaannya. Anak Adam ni keluar kerana apa? Kerana kita menanggung dosa. Dia kata apa? Kita ni sinful, dia kata. Kita ni berdosa. Sedangkan kalau dalam Islam kita sebut apa? Kita ni fitrah. Kita ni fitrah, suci bersih kita. Yang akhirnya Nabi sebut apa? Mak ayah tadilah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, menjadikan anak itu Nasrani. Akan tetapi dalam agama Kristian tidak. Sudah terang-terang mengatakan kita ni keluar-keluar atas muka bumi ni sebab kita menanggung dosa Nabi Adam AS. Allahu Akbar. Itulah kesesatan daripada ajaran Bible tadi. Yang sebenarnya lari daripada ajaran Nabi Isa AS yang sebenarnya. Dan akhir sekali nak sebut sini apa dia? Tentang wa ra'aitu syaiba ahmar, dan aku nampak tentang uban Nabi yang warna merah. Tu nak ceritanya uban Nabi tadi warna merah. Tapi bukanlah bermaksud sentiasa Nabi itu berwarna merah ubannya. Tu kena faham. Samalah juga kita kata Nabi ni suka pakai, dalam bab selepas ni pakaian Nabi selalu pakai qamis, qamis, jubah-jubah. Nanti kita akan tengok apa beza jubah dengan qamis. Selalu kita kata, jubah ada yang beza dengan qamis rupanya. Selalu kita panggil qamis, jubah-jubah ada beza. Bagaimana? Nanti kita tengok. Tidak, kenapa Nabi SAW akan pakai pakaian yang dipanggil nama hullah. Kita dah sebut awal-awal dulu. Nabi suka pakai pakaian yang namanya hullah selain daripada qamis, jubah. Hullah tu macam mana tuan-tuan? Macam pakaian ihram tu. Yang kita sebut sebelum ni, yang mana Nabi pakai atas ni kita panggil izar, yang bawah kita panggil, betul? Yang atas kita panggil rida, yang bawah kita panggil izar. Itu dia pakaian dia, tu nama dia ihram, tu ihram, nama hullah dipanggil pakaian dia. Dan hullah Nabi ini, Nabi pakai hullah berwarna hijau dan juga merah. Tapi bukan hijau terus, satu color hijau, tidak, ataupun merah tak. Mestilah corak berwarna bercampur. Mestilah hijau itu bercorak, merah pun bercorak. Tapi tidak bermaksud Nabi sentiasa pakai baju hijau dengan baju merah. Kerana apa? Nabi sukakan putih. Pula dah. Ini bermaksud Nabi selalu pakai putih dan kadang-kadang pakai warna merah dan warna hijau. Tu kena faham. Dalam pemahaman hadis, bukan satu hadis dah boleh ambil jadi hukum. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya. Haddatsana Sufyan bin Waqi'in qala haddatsana Abi an Syarikin an Uthman bin Mawhab qala su'ila Abu Hurairah hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal na'am. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Kita cerita dah Abu Hurairah ni siapa tuan-tuan rahmati Allah? Perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa dia meriwayatkan hadis Nabi paling banyak? Sebab apa? Dia sentiasa bersama dengan Nabi daripada kecil sampai besar. Yang kita ingat tak satu cerita dalam hadis yang kita baca, yang mana ketika itu Abu Hurairah masa kecil berlari-lari dekat Masjid Nabawi, tiba-tiba dia pengsan. Yang mana ingat tak cerita ni? Tak tahulah. Tak ingat, saya ingat melodi.
Kan? Yang mana Abu Hurairah lari-lari pengsan, keluar buih-buih pada mulutnya, mana kalau orang kita kata gila babi kan. Nah, sampai babi pun tak gila macam tu. Nah, buih-buih keluar. Kan? Jadi orang Arab pula, adat dia bukan macam kita, kalau kita kata kena sawan tadi, maka kita letak sudu betul. Orang Arab tak, dia pijak leher. Nah, ingat tak cerita tu? Itu nak cerita Abu Hurairah daripada kecil rapat dengan Nabi. Nak cerita hidup Abu Hurairah yang cukup susah masa dulu, tapi bila dah Rasulullah dah wafat, Abu Hurairah terkenal dengan kekayaan dia. Apa dia? Hatta kain nak hembuh hingus dia pun kain yang sutera paling mahal sekali. Sutera paling mahal tu lah kain hembuh hingus dia. Mahal tak tahulah berapa harganya kan zaman tu. Wallahualam lah. Tapi cerita itu kehidupan Abu Hurairah. Cukup rapat dengan Nabi SAW. Bila mana kita cerita tentang sahabat-sahabat ni, mereka memang akan berkaitan kehidupan seharian mereka dengan sunnah Nabi. Kan kita sebutkan cerita pasal Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar, Ibnu Abdullah bin Umar, yang mana hatta suka sangat ikut sunnah Nabi, hingga kan lalu satu kawasan yang mana Nabi pernah lalu ketika dahulu yang pokoknya patah, maka Nabi tunduk, dia lalu kawasan tu balik semula yang ketika tu Nabi dah wafat. Dan pokok tu pun dah tak adalah, Nabi dah wafat kan. Dia lalu dia tunduk juga kawasan tu. Kan? Jadi orang lain pelik pasal apa jadi macam tu? Pasal dia sukakan sunnah Nabi. Sehingga kan sahabat yang lain kata, kalaulah Ibnu Umar ni hidup akan zaman kemudian, maka orang panggil dia apa? Majnun. Orang gila. Pasal apa sampai tahap macam tu sekali menghidupkan sunnah Nabi. Itu Masya Allah, tuan-tuan dan mati Allah. Baik. Dalam hadis ni kata apa? Ditanya oleh Burah daripada Uthman bin Wahab. Dia kata apa? Adakah hal khadaba Rasulullah SAW? Adakah Nabi SAW ni berinai? Maka jawab Abu Hurairah, na'am. Maka Abu Hurairah menjelaskan tu, memang Nabi berinai. Jatuhlah hukum kat sini mengatakan bolehnya berinai. Asal hukum inai ni harus. Tapi dia menjadi haram. Contoh tadi, kalau isteri kita berinai rambut, warnakan rambut, anak perempuan kita tak minta izin kita, jadi hukumnya haram. Ataupun kita sendiri yang rambutnya putih, kemudian kita nak inai rambut juga, tapi kita inai dengan warna hitam, tak boleh. Kan ramai kan daripada selebriti kita contohnya, ataupun daripada VIP kita, kadang-kadang ahli-ahli parlimen kita pun ramai je ni macam tu. Ya, rambut dah putih, dia inaikan hitam balik, tak boleh. Hukumnya tak boleh nah. So kalau nak inailah warna tadi, ahmar, merah kemerah-merahan, ataupun kuning kuning sufra tadi nah. Baik. Kemudian hadis seterusnya. Malam ni cepat sikit nah. Haddatsana Ibrahim bin Harun qala anba'ana an-Nadhr bin Zurarah an Abi Janab an Iyad bin Laqit an Jahdamah imra'at Bishr bin Khasasiyah qalat ana ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu wa qad taghsala wa bi ra'sihi rad'un min hinna'in qala radghun shakka fi hadha asy-syaikh. Baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Baik. Hadis datang daripada Jahdamah, daripada Jahdamah. Jahdamah ni. Jahdamah ni siapa? Sahabat perempuan. Sahabiah. Kalau lelaki kita panggil sahabat, tapi kalau perempuan kita panggil sahabiah. Sahabiah ni nampak apa? Dia kata apa? Sesungguhnya ana ra'aitu, dia kata aku nampak, dia kata aku nampak Rasulullah SAW yakhruju min baitihi, daripada keluar daripada rumahnya. Dia kata yanfuddu ra'sahu. Lepas tu waqad ightasala. Yanfuddu ra'sahu ni maksud apa? Maksud dia kan orang lepas mandi selalu kita buat apa? Kalau rambut panjang kan, kita nak ngeringkan rambut tu, perbuatan mengeringkan rambut tu, yang fudu tu, dengan tangan kita, masa lepas mandi. Itulah dia kata yang fudu tadi. Jadi sahabiah ni nampak. Macam mana pula sahabiah ni boleh nampak Nabi? Tu nak cerita rumah sahabat-sahabat ni dekat dengan rumah Nabi. Kan kita tahu rumah Nabi SAW berhampiran dengan masjid. Kemudian berhampiran dengan masjid tu ramai lagi rumah sahabat. Rumah Sayyidina Abu Bakar umpamanya. Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Nabawi, ada satu pintu Babu Umar. Masuk pintu Babu Umar tu, situlah rumah Sayyidina Umar. Babu Abu Bakar, situlah rumah Abu Bakar. Kalau kita di Mekah tu, rumah Abu Bakar kat mana tuan-tuan? Kalau di Mekah, rumah Sayyidina Abu Bakar. Tu dia, rumah dia dulu nama hotel tu Hilton. Sekarang dipanggil Millennium Hotel. Depan betul sebelah-sebelah hotel Zam-Zam Tower tu ada satu hotel dulu namanya Hilton.
Kemudian dia tukar nama dia Millennium Hotel. Dulu situlah hotel pertama yang ada jam besar. Hotel pertama yang ada jam besar di Mekah. Sekarang dah ada Zamzam Tower tu, dah ada clock besar, clock tower besar tu. Dulu situlah jam pertama yang besar di Mekah tu. Situlah tempat tapak rumah Sayyidina Abu Bakar, dekat je dengan Kaabah. Nah, rumah Nabi di belakang tu saja. Nah, rumah Sayyidina Osman di mana? Tu clock tower tu, Zamzam Tower tu, itulah rumah Sayyidina Osman. Nah, dekat rumah sahabat-sahabat ni dia, dekat tuan-tuan dan rahmati Allah. Nah. So dia kata apa? Nabi lepas dah mandi tadi dia rambut dia tadi, dia kering rambut, wa bi ra'si rad'un min hinna'in, dan pada kepalanya ada rad'un, ada kesan-kesan daripada, ataupun dalam bahasa orang panggil smash. Ada kesan-kesan inai warna merah dia kata. Min hinna'in. Rad'un syakka fi hadha syekh. Dia kata ada pada kesan-kesan pada rambut kepala Nabi dengan kesan inai. Maknanya Nabi ketika itu lepas mandi, Nabi terus taruh inai. Nak ceritanya. Jadi terus teranglah mengatakan bahawa Nabi ini memang pernah berinai, dan kita ini sebagai dalam syariat Islam maka harus kita berinai. Asal dia harus ala surfil asya' libahah, asal dia harus, tapi dengan haram mengikut keadaan, berubah mengikut keadaan. Haramnya bila, wajibnya bila. Nah, tu berubah mengikut keadaan. Sebab itu dalam hukum fiqah kita ada hukum taklifi, yang ni 5 tu, hukum 5 tu kita ada wajib, haram, semua tu 5 hukum taklifi tu, tapi berubah-ubah mengikut keadaan. Jadi fiqh ini dia tidak fix. Dia tidak tetap, dia akan berubah mengikut keadaan. Tapi syariat dia tetap. Syariat dia tetap. Macam itulah. Islam kata tauhid tu satu, Allah itu esa, itulah dia. Tak berubah dah. Tak ada kita kata Allah ni 2, 3, tidak. Allah tu esa, tetap sampai bila-bila. Tapi kalau bab fiqah ataupun peramalan kita dalam kehidupan seharian berkaitan dengan hukum agama, dia akan berubah mengikut kesesuaian individu. Sebab itu bila kita buat hukum fiqah ni, jangan buat main-main, senang-senang hati je kita. Senang hati kita nak guna pakai bila mana yang kita suka hati, payah. Sebab itu penting kita mendalami ilmu, supaya kita dapat tahu kita ni, amalan kita ni sah atau tidak yang kita buat. Tak nak kita jadi sebahagian daripada tenaga-tenaga pengajar yang mengajar hukum fiqah yang sesat umpamanya. Kalau kita baca doa iftitah, salah baca doa iftitah, tak sah salat umpamanya. Ada. Ustaz YouTube ni. Saya baik FB, bukan YouTube lah. Ustaz YouTube lah. Baca doa iftitah, kalau tak betul baca doa iftitah, batal solat. Saya nak tanya tuan-tuan, salah antara syarat kena sunat ke wajib doa iftitah ni? Sunat tak? Semua kata sunat sini. Tak ada pun kata wajib. Jadi kalau kita salah baca doa iftitah, batal tak solat? Tak batal. Kan? Yang selalu orang silap apa? Innas salati. Itu silap selalu orang. Bukan innas salati, inna salati wa nusuki. Yang ni lagi satu, wa nusuki wa mahyaya. Wa mahyaya. Kan? Wa mahyaya. Betul. Kan? Tapi kalau dia silap baca, ustaz ni kata tadi, batal solat. Payah. Habis. Ataupun, ada ustaz tu lagi satu, YouTube juga ustaz tu. Memang YouTube dia. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Batal dia kata. Kenapa batal? Ta jadi ta. Salah dia kata. Kalau kita belajar mazhab Syafi'i macam mana tuan-tuan? Cukuplah sekadar salam tu dengan Assalamualaikum. Betul? Tak cukup dah. Sah dah solat kita. Tapi dia kata Assalamualaikum warahmatullahi, batal solat. Tu dia sedangkan warahmatullahi tu bukan wajib. Kata tu imam kita sekali. Assalamualaikum. Kalau makmum belakang tak tahu, sesat tu imam ni, qada balik semua katanya. Sudah. Tuan-tuan kena berhati-hati. Kita buat ilmu imam makmum ni kena faham. Ada kadang-kadang kita Allahu akbar, kadang masih kelang kabut lagi buat imam makmum ni. Betul tuan-tuan Baik. Saya teringat cerita tarawih tahun lepas kan, yang imam di masjid mana tu Puncak Alam lah. Terlupa baca. Kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca ihdinas siratal mustaqim, terlupa baca. Lepas tu tak ada seorang pun tegur. Yang tu terus terang batal solat tak? Batal lah. Fatihah tu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab kata. Dalam hadis sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud kata apa, tak sah solat kalau tak baca Fatihah. Dah terang-terang tinggal satu ayat dalam Fatihah. Sah tak? Tak sah lah. Tapi jemaah yang belakang tu, makmum apa semua tu, tak
Tak tegur. Itu yang payah tu. Nah. Pasal dia kata, Ustaz, pasal tu kami jadi makmum, Ustaz. Pasal tu kami jadi makmum. Kalau kami jadi imam lain, Ustaz. Tu dia punya turn balik kan. Baik, insyaAllah. Baik. Dalam hadis yang sama juga disebutkan bahawa sebenarnya Nabi bila keluar rumah tadi nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana? Nabi tu bila dah pakai inai tadi nak ke mana? Nak ceritanya, Nabi nak pergi sembahyang. Jadi hukum kat sini, terdapat satu hukum lagi apa? Tak apa, nak pergi sembahyang pakai inai, hukumnya boleh. Pergi sembahyang pakai inai, hukumnya boleh. Ini dalam hadis yang disebutkan. Baik. Seterusnya, hadis seterusnya. Hadis terakhir dalam bab yang ke-6. Haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman, qala haddatsana Amr bin Asim, haddatsana Hammad bin Salamah, qala haddatsana Humaid bin Anas, qala ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduban. وقال أحمد حماد أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. Baik. Hadis seterusnya kata apa daripada Sayyidina Anas kata apa? Ra'aitu sya'ra Rasulillah, aku tengok rambut Rasulullah kepada Rasulullah SAW makhduban, sudah diinai. Dalam bab hadis ni faedah dia disebut oleh Hisham Kamil kata apa? Sesungguhnya dikatakan bahawa rambut Nabi lam taq sya'ratan min sya'ri Rasulullah, tak pernah rambut Nabi gugur atas muka bumi. Rambut Nabi tak pernah jatuh atas muka bumi. Kenapa? Nabi tuan-tuan, berapa kali saya ulang balik soalan ni rasanya. Berapa kali Nabi pernah cukur? Selama hidup Nabi tu 63 tahun yang kita maklum ni, berapa kali Nabi cukur rambut? 3 kali. Kena yakin. Berapa kali tuan-tuan? Kalau saya banyak kali lah. Kalau saya memang banyak kali pun. Rambut tak berapa. Kalau kita panjang sikit, dia jadi Bangladesh. Jadi tak boleh, kena cukur. Berapa kali? 2 kali. Nabi dalam disebutkan dalam sirah, Nabi hanya sekali sahaja Nabi cukur. Nabi sepanjang hidup Nabi tu, Nabi cukur sekali je rambut. Bila? Itulah haji yang terakhir Nabi SAW. Nabi kata pada ayah tiri kepada Sayyidina Anas bin Malik. Siapa ayah tiri Sayyidina Anas bin Malik? Sudah. Ulang banyak kali juga dah ni kan. Bukan apa, saya suka tanya-tanya pasal dia refresh. Dia ada dalam tu kan. Sebab itu dalam konsep apa, dalam kita bab psikologi tu dia panggil tip of the tongue phenomenon. Kan? Benda tu ada tapi ujung-ujung tak boleh nak sebut. Ada Ustaz, ada tu. Tu dia panggil tip of the tongue phenomenon kan. Ada tapi tak boleh sebut. Maknanya ada dalam otak tu, cuma dia belum nak keluar lagi kan. Ya Ustaz. Nabi bergunting. Ada? Ada. Cukur je sekali. Gunting tetap ada. Kenapa? Contoh Nabi bergunting yang pertama sekali adalah ketika peristiwa apa? Hudaibiyah. Kenapa berlaku situ? Apa yang terjadi ke situ? Nabi dah niat ihram daripada mana? Nabi dengan sahabat-sahabat dah berniat ihram daripada mana? Daripada Bir Ali. Bir Ali daripada Madinah nak pergi buat umrah. Dalam Quran disebutkan apa? Dari Nabi SAW mimpi muhallikin, dia kata dah cukur rambut apa semua. Nabi pun pergilah umrah. Pergi terhalang nak masuk, maka berlakulah peristiwa Hudaibiyah. Jadi nak lepaskan daripada ihram tu macam mana? Itulah berlakunya dam ihsar. Dam ihsar dia panggil. Orang yang dalam ihram tapi tak boleh nak lepaskan daripada ihram, maka dia melakukan dam ihsar. Apa dia? Sembelih kambing dan cukur. Maka Nabi gunting tadi dan sembelih kambing. Tu berlakunya pertama sekali hukum dam ihsar berlaku. Sunnahnya dam ihsar berlaku. Sebab itu kalau kita pergi umrah ke, kalau kita tak boleh nak buat umrah, tak lepas nak buat umrah, sakit ke apa ke, maka kalau nak lepas nak balik dah ni, nak balik tapi kita kita masih dalam keadaan ihram, nak buat macam mana? Buatlah dam ihsar, sembelih kambing dan potong. Tapi ingat, ni banyak daripada jemaah kita tuan-tuan. Saya selalu bawa orang pergi umrah ni. Ni masalah dia, bila dah potong tadi, dah sembelih tadi, dia balik Malaysia, dia tak ingat satu hukum dia. Wajib qada. Wajib qada umrah balik.
Ini dia elok ya. Lupa dah. Wajib qada. Kenapa? Nabi sendiri buat qada tak? Qada tak Nabi? Lepas Hudaybiyah, Nabi buat qada tak? Umrah qada tak? Nabi buat tahun seterusnya. Situlah rentetan peristiwa Hudaybiyah ni tahun ke-7 Hijrah. Nabi datang balik semula. Berlakulah Fathul Mekah tahun ke berapa? Pembukaan kota Mekah. Tu imam kita baca tadi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tahun ke berapa Hijrah? 6 Hudaybiyah. 7 Nabi datang buat umrah qada balik semula. Seterusnya berlaku 8 Hijrah Nabi datang buka kota Mekah. Maknanya dibebaskan kota Mekah dari pegangan kaum musyrikin Mekah ketika itu. 8 Hijrah. Ada rentatan daripada peristiwa Hudaybiyah, tuan-tuan dan rahmati Allah. Nabi pernah gunting? Pernah. Tapi cukurnya sekali, yang mana rambut Nabi SAW ketika cukur dalam haji terakhir ni, rambut dia siapa cukur? Bapa tiri kepada Sayyidina Anas, iaitu Abu Talhah. Abu Talhah. Abu Talhah ni lah yang cukur rambut Nabi. Kemudian Nabi cakap kat Sayyidina Anas, kau pegang rambut ni. Dan Anas pegang rambut Nabi SAW, yang mana separuhnya dibagikan kepada semua sahabat, separuh lagi Sayyidina Anas pegang. Separuh lagi Sayyidina Anas pegang, separuh lagi dibagi pada sahabat-sahabat. Sebab itu kita tengok dalam sirah menceritakan bagaimana Khalid Al-Walid mengambil rambut Nabi tadi, bawa pergi perang. Dengan rambut tadi dia bertabarruk dengan rambut Nabi. Setiap kali dia bawa rambut Nabi itu, setiap kali itulah dia menang. Dan sekali ada tinggal rambut Nabi, dia kalah. Tu Khalid Al-Walid lah. Tu bertabarruk dengan rambut Nabi. Maka kalau kita nak berjaya nak hidup, tabarruklah dengan rambut imam. Boleh? Jangan buat lah. Kerana kalau tak imam tu untuk wali, tak apa lagi nah. Inilah masya-Allah nah. Kena ayah pain, mayah. Kena betul-betul tuan-tuan. So Nabi rambut dia tak pernah jatuh atas muka bumi, yang mana Nabi sendiri berkata, Sayyidina Anas berkata, rambut tu dipegang oleh Sayyidina Anas, yang mana kalau kita tengok masih ada rambut-rambut Nabi yang berada di muzium-muzium umpamanya di Turki. Hagia Sophia. Kalau kita pergi tu, kalau kita pergi di Topkapi. Topkapi di Turki. Muzium tu ada rambut Nabi. Dan spesialnya jasad daripada tubuh Nabi dan juga apa-apa daripada tubuh Nabi tidak ada bayang-bayang. Jadi kalau tuan-tuan pergi tengok kat muzium tu, kalau rambut tu keluar tu, rambut tu, kalau ada bayang-bayang tu maknanya rambut penjaga muzium. Tak ada. Rambut Nabi tak ada bayang-bayang dan Nabi tidak ada bayang-bayang. Tu kelebihan insan yang mulia ni. Jadi itu kena perhati tu. Sebab itu kalau kita nak tabarruk ni, jangan tabarruk membuta tuli. Nak tabarruk betul-betul. Ambil kesan asar Nabi yang sebenar-benarnya. Jangan sebabkan Nabi pernah pakai capal, dia buat satu capal, maka ciumlah capal tu. Nabi memang pakai capal dan capal Nabi mulia tak? Mulia. Saya dah cerita dah tuan-tuan kat sini. Ke mana dah? Saya tak ingat. Saya cerita capal Nabi mulia daripada Sayyidina Jibril AS. Kenapa mulia? Sebab Sayyidina Jibril pun sampai tak boleh naik jumpa Allah SWT. Tapi capal Nabi naik dengan Nabi SAW berjumpa dengan Allah SWT ketika Isra' dan Mi'raj. Nabi Musa AS nak jumpa dengan Allah SWT di Bukit Tursina. Allah kata apa dalam surah Taha? Fakhla'na 'alaik. Tanggal capal kau. Nak jumpa Allah kat Bukit Tursina, bukan dekat Arash lagi. Tapi capal Nabi, bawa Nabi sampai Isra' Mi'raj. Itu kelebihan capal Nabi. Tapi bukan bermaksud buat satu capal, cium capal tu. Tak. Itu bukan ni. Kalau capal tu, kalau kita tengok capal lah. Ni lambang capal lah ni. Lambang capal lah ni. Kita tengok kopiahnya ada kadang-kadang bentuk tu kan. Lepas tu tiba-tiba macam ada 2 titik mata tu kan. Itu bukan titik mata. Itu memang qibal dipanggil. Nabi capal dia ada 2 tali depan. Kan kita pakai selipar Jepun tu satu je kan. Nabi 2 tali depan tu. Sunnahnya. Yang buat bid'ah ni siapa pakai satu ni? Siapa yang mula-mula pakai satu je tali depan tu? Bid'ah tu. Nabi tak pernah buat. Tuan-tuan, ni tak ada kaitan dengan tu. Yang buat pertama kali pakai selipar satu je. Nabi pakai 2. Yang buat adalah Sayyidina Osman. Sayyidina Osman lah orang pertama sekali innovate kasut tadi jadi satu saja. Zaman Nabi pakai 2. Sebab itu Nabi capal dia qibalan dia panggil. Qibalan. Baik tuan-tuan.
Kemudian kalau kita tengok juga disebutkan dalam hadis ni kata apa, rambut tadi walaupun dah dicukur tetap masih ada kesan inai. Nak cerita Nabi inai itu tidak berubah walaupun rambut tu dicukur. Walaupun rambut tu telah dicukur. Taib. Bab seterusnya. Sambung nah. Boleh. Belum lagi masuk waktu nak? Belum lagi. Ikut SOP kena berhenti on the spot. 10 minit ni. Sebab saya selalu memang kalau ceramah sebelum PKP tu memang tak on the spot lah. Dia kena disiplin sikit ni. Babu ma ja fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang celak Nabi. Nabi pakai celak. Taib, tuan-tuan dan mati Allah. Dalam bab celak ni, kita celak ni lelaki dengan perempuan pun boleh pakai. Kalau perempuan, celak ni digunakan sebagai perhiasan. Lelaki pula digunakan celak ni untuk apa? Perubatan. Perubatan. Tapi perempuan dia pakai perhiasan boleh jadi perubatan. Kita pakai untuk perubatan yang lelaki. Bukan perhiasan, siapa yang gotik. Gotik kan, getik tengoknya. Gotik apa tu? Orang yang mata gelap, pakai baju hitam sentiasa kan. Kalah Syiah. Syiah memang suka hitam juga, tapi dia lagi kalah, lagi teruk daripada Syiah dia ni, gotik ni. Ajaran sesat ni. Fahaman gotik ni. Budak-budak kita ramai yang kena penyakit gotik ni. Tolong berhati-hati. Kadang-kadang hati-hati kita pun bila masuk dalam pertandingan juara lagu tu, semua pakai macam gotik kan tengok. Rambut hitam, apa dia punya ni celak lebih-lebih daripada geng yang tablik lagi. Kita tengok kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita daripada tablik, elok pakai celak kan, comel je. Tapi yang ni, dia kata, sunnah otak dia ni, geng gotik ni. Tu kena masalah ni. Allah Akbar. Baik, bab celak Nabi. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد المنصور عن عكرمة عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثم فإنه يجل البصر وينبت الشعر وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتهل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. Baik. Hadis ni datang daripada Ibnu Abbas. Sebelum Ibnu Abbas ada satu perawi nama dia Ikrimah. Ikrimah ni tuan-tuan rahmati Allah, orang yang cukup terkesan bila baca hadis Nabi. Yang dalam perawi ni nama dia Ikrimah. Ikrimah ni macam mana nak kata terkesan tuan-tuan? Setiap kali dibacakan hadis Nabi SAW, beliau akan menangis. Menangis. Bacalah hadis Nabi, beliau akan menangis. Sebab apa? Dia rasa rindu sangat kepada Nabi SAW. Kita kalau dengar hadis Nabi, tak tahu datang rindu lagi tak? Tapi yang Ikrimah ni Masya Allah, mudah-mudahan kita dengar hadis ni, mudah-mudahan kita dah tambah rasa rindu pada Rasulullah SAW. Bukan sekadar bila maulid Rasul je baru kita datang rindu, tapi bila kita dengar hadis Nabi, kita rasa nak rapat dengan Nabi SAW. Baik, datang daripada Sayyidina Abbas. Yang Ibnu Abbas ni siapa? Abdullah bin Abbas, seorang pakar tafsir. Seorang pakar tafsir yang cukup hebat zaman Nabi. Kalau kita menjadi pakar rujuk tafsir, zaman Nabi adalah Ibnu Abbas. Taib. Dia kata apa? Hendaklah kamu sekalian bercelak dengan ismit. Ismit ni batu yang berwarna kehitaman. Dan ismit ni paling banyak boleh didapati di Yaman. Di Yaman. So kena berhati-hati. Kadang-kadang kita pergi ke Mekah, ke Madinah tu, kita bawa celak nah. Kata daripada ismit, sekalinya bukan, arang dia campur dalam tu. Berhati-hati tuan-tuan. Kata ismit, bukan ismit ulang raja ni. Saya kadang-kadang tu ismit ulang raja, bukan. Ismit ni batu. Yang batu yang dihancurkan yang akhirnya menjadi celak. Jadi warna hitam batu ni. Batu ni banyak di Yaman. So Nabi kata kamu berinailah dengan bercelaklah dengan batu ismit tadi. Kerana apa? Ya jalul basar. Dia kata apa? Kerana ia akan menerangkan penglihatan. Nabi sendiri kata celak tadi terangkan penglihatan. Kemudian dia kata apa lagi? Menumbuhkan bulu mata. Sebab itu bila kita pakai celak, kita nampak macam lebat je bulu mata kita. Nabi sendiri kata. Kemudian dia kata apa lagi? Bahawa Rasulullah SAW memiliki bekas celak untuk bercelak daripadanya pada setiap malam. Sebab itu Nabi dia ada bekas celak. Hatta Nabi, bekas makanan Nabi pun ada. Nama dia sendiri. Nabi bekas makanan dia panggil Rayyan. Rayyan, bekas makan Nabi. Pinggan mangkuk Nabi tu, yang Nabi makan tu nama dia Rayyan. Ni bekas dia. Bekas Nabi ada nama.
Sama juga dengan ni, bekas Nabi untuk bercelak ni pun ada nama. Saya tak ingat apa nama dia. Allahumma salli alaihi wasallam. Ada nama dia bekas ni. Kemudian dia kata apa dalam hadis, dia kata apa? Yaqtilu min kulli laitin. Setiap malam Nabi setiap malam dia akan menggunakan celak. Bila? Sebelum tidur. Nabi akan menggunakan celak ni setiap malam sebelum tidur, dan dia kata apa? Salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Dalam ni dia ada satu hadis ni, hadis yang kena penerangan ya. Dia cakap kalau kita faham tiga sini, tiga sini. Mana tiga sini itu maksud dia? So ulama ada banyak penjelasan tentang tiga tu. Maksud tiga tu macam mana? Mula-mula Nabi buat 3 kali di sini, kemudian 3 kali di sini. Sapu sekali, 2 kali, 3 kali, 3 kali. Dalam bab penerangan yang lain pula ulama kata Nabi buat yang 3 kali kat sini tu maksud dia apa? Sini 2, sini 1. Jadi 3. Jadi tuan-tuan nak ikut yang macam mana? Terpulang mana-mana. Nah, dia tak wajib sunnah Nabi je. Tapi ingat sunnah Nabi ni, istimewanya sunnah Nabi ni, dalam sunnah ada sunnah lagi. Umpama bab siwak tuan-tuan. Siwak tahu kan? Gosok gigi. Dalam bahasa kita gosok gigi lah. Siwak Nabi, dalam bab siwak Nabi pun ada sunnahnya. Kenapa? Kayu yang Nabi guna dinamakan kayu kayu apa? Tongkat Ali. Kayu apa tuan-tuan? Arak. Kayu arak. Bukan arak, kayu arak. So kayu arak ni sunnah Nabi. Jadi kita nak bersugi cari kayu arak, dah dapat satu pahala sunnah lagi. Kita nak buat sunnah bersugi dapat 2 pahala. Tadi sunnah bersugi 1. Dalam bab sunnah bersugi, kayu arak 1. Kemudian Nabi bila pakai kayu sunnah bersugi lah, mesti kayunya tidak melebihi pada sepanjang sejengkal. Makruh kata mazhab Syafi'i, kata makruh kalau kita guna lebih daripada sejengkal kayu tu. Maka potong, cukup. Dapat sunnah lagi. Apa lagi sunnahnya? Mesti berniat. Sunnah dia. Nak bersugi ni ada niat. Disebutkan dalam Hasyiah Al-Bajuri mengatakan bahawa salah satu sunnah yang terbaik untuk kita melakukan siwak, mesti berniat. Niat nak bersugi tadilah. Kemudian mesti pegang tangan kanan. Apa dah sunnah? Baru sugi je, 5 dah. Kemudian nak pegang macam mana? Kena pegang macam ni pula. Kan? Pegang macam ni. Ni sunnah lagi, dapat lagi pahala sunnah. Kemudian mana nak mula dulu? Mulakan dengan kanan, gigi kanan ni. Atas dulu. Mula sini, tarik bawah. Sini, tarik bawah. Kan? Dah sampai belakang ni, sampai gigi geraham, tarik bawah. Tarik balik depan. Separuh ni kan. Lepas tu, naik ke atas. Tarik sampai belakang geraham. Buat macam nombor 8. Buat macam nombor 8. Tu datang lagi sunnah pahala pula. Lepas tu, ada lagi. Atas ni, langit. Tolak. Lepas tu, bawah pula lidah. Tarik. Tolak, tarik. Tolak, tarik. Barulah nak banyak sunnahnya. Dan ketika nak guna sugi ni pula, ada doanya pula. Dapat lagi sunnahnya lagi. Masya Allah. Satu sunnahnya satu. Sugi sahaja banyaknya pahala. Tapi sebabkan sugi juga, hilang semua pahala. Boleh pula macam mana? Riak. Hampa tak guna sugi tengok. Aku guna sugi dah. Dah habis. Daripada pahala punya banyak, hilang tu. Berhati-hati tuan-tuan dan mati Allah. Kita ni Allah, kita sangka kita tinggi tapi sekejap ada hilang pahala kita. So dalam hadis ni cerita Nabi sarankan kita guna celak ismid. Hamzah Sa Mim Dal, ismid. Ismid. Bukan ismid raja, ismid. Kena cari. Celak ismid, kemudian pakailah 3 kali sebelah sini, 3 kali sebelah sini, ataupun sini 2 kali, sini sekali. Terpulanglah pada tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa Nabi kata dia akan menajamkan penglihatan. Ni dalil ni tuan-tuan. Ni dalil ni. Hadis ni sahih atau tidak? Sahih. Hadis sahih tuan-tuan. Saya bukan main-main. Kalau orang pertikaikan, ustaz tipu lah. Ni maudhu' ni. Palsu. Tak sahih hadis. Hadis sahih. Jadi carilah celak tu. Kita nak cari yang celak yang ada ismid ni. Kemudian disebutkan juga bahawa harus kalau kita nak menggunakan celak ni selain daripada 3 kali, nak sekali je sini. Sini sekali je, boleh tak? Boleh, tidak masalah. Kenapa? Innallaha yuhibbul witr. Kerana Allah suka yang ganjil dan Nabi pun suka yang ganjil. Jadi sebab itu Nabi buat 3
3 kali, 3 kali. Sebab Nabi pun suka ganjil, sebab Allah suka perkara yang ganjil. Baik. Seterusnya, ada berapa minit lagi? 10 saat khatam sini ya. Baik tuan-tuan, kita malam ni 1 2 3 4 hadis 4 hadis. Boleh lah tu Boleh tuan-tuan insya-Allah Boleh lah. Insya-Allah kita berhenti sini. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang buruk atas kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita dapat dengar pada malam ini menambahkan kecintaan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita dapat mengamalkannya dan menyampaikan pada orang yang tak dapat kita hadir pada malam ini dan seterusnya keluarga kita. Semoga kita dapat mengamalkan sunnah Nabi setiap masa insya-Allah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ampunilah dosa-dosa kami yang banyak kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah dosa ahli keluarga kami ya Allah, ampuni dosa jiran-jiran kami ya Allah, ampuni dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat sama ada masih ada telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, berkatilah segala ilmu yang kami pelajari supaya dapat kami amalkan dan sampaikan kepada orang lain ya Allah. Allahumma hafizna min kulli fitnati mudillah, washfina min kulli bala'in wa da'in wa saqamin wa illah, waghfir lana min kulli ma'asiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tanggung atas bikafara juga satu nasr. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.